Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hanif Nur Iqmah bin Umar dari kumpulan Alpha akan membentangkan tugasan UHIS 2072 Ekonomi Lestari. Berikut adalah isi kandungan yang akan kami bentangkan. Yang pertama ialah pengenalan ahli kumpulan, kedua adalah tajuk tugasan, yang ketiga perspektif Islam, keempat perspektif Buddha, kelima kesimpulan dan seterusnya ialah rujukan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang. Yang pertama ialah Hanif Nur Iqmah bin Umar. Yang kedua, Muhammad Alif Aiman bin Muhammad Anwar. Yang ketiga, Nur Aisyah binti Sulaiman. Yang keempat, Muhammad Azri Fahmi bin Azman. Yang kelima, Nur Fatin Hazwani Muhammad Zain. Yang keenam, Nurul Afiqah binti Nur Syahrin. Tajuk tugasan kami ialah Religion and Sustainable Economy, di mana kami perlu melakukan penyelidikan ringkas tentang cara kemampanan ekonomi dilihat dari dua agama yang berbeza. Dan dua agama tersebut ialah Islam dan Buddha, iaitu agama utama dunia, dan kami akan membincangkan ekonomi dari perspektif mereka. Seterusnya ialah pengenalan. Taraf umum kelestarian ekonomi adalah keupayaan ekonomi untuk menyokong pengeluaran tahap ekonomi tertentu. Dalam konteks perniagaan, kemampanan ekonomi membayangkan penggunaan pelbagai aset syarikat dengan cekap untuk membolehkannya untuk terus berfungsi dari masa ke semasa. Kelestarian ekonomi cuba untuk memenuhi keperluan manusia tetapi dalam cara yang mengekalkan sumber semula jadi dan alam sekitar untuk generasi masa hadapan. Ekonomi berfungsi dalam ekosistem yang memerlukan antara satu sama lain, yakni alam dan manusia. Ia tidak boleh wujud tanpa itu. Idea kelestarian telah muncul pada masa ini bertujuan untuk membendung implikasi ekonomi sosial dan alam sekitar yang memberi kesan kepada manusia itu sendiri. Justru itu, peranan agama amat penting dalam menyedarkan manusia bahawa dalam mengumpul kekayaan dari segi ekonomi, ia perlu berlandaskan kepada agama yang memandu manusia ke jalan yang lebih baik, bertimbang rasa, ihsan dan saling bantu-membantu satu sama lain. Maka daripada pengenalan itu tadi, maka dapat kita kaitkan betapa pentingnya agama dan kelestarian ekonomi. Di sini dinyatakan 4 perkara penting, iaitu peranan agama memastikan ekonomi adil dan sama buat semua manusia. Yang keduanya, mewujudkan standard sosial dan membentuk kepribadian individu. Yang ketiga, agama telah lama meletakkan asas sistem pendidikan banyak negara di dunia, terutama ekonomi. Dan yang keempat, kepercayaan agama pekerja mempengaruhi pemikiran dan tindakan mereka dalam kehidupan organisasi. Kita akan ikuti pula perspektif agama Islam dan juga perspektif Buddha dengan lebih lanjut pada slide yang seterusnya. Agama Islam merupakan agama pertama yang dipilih oleh kumpulan kami dan kami akan menjelaskan tentang perspektif Islam dalam ekonomi lestari. Berikut merupakan perspektif Islam dalam ekonomi. Islam adalah agama yang menyeluruh iaitu syumul, mengandungi peraturan hidup merangkumi segala aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi. Konsep pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam adalah seperti yang digariskan oleh Al-Quran dan Al-Sunnah. Pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam adalah bersifat material dan spiritual, merangkumi tidak sahaja pembangunan ekonomi tetapi juga merangkumi pembangunan manusia itu sendiri, pembangunan sosial, kebudayaan dan sebagainya. Prinsip dinamik dalam Islam memberikan penekanan yang istimewa kepada dua perkara. Penggunaan secara optimum sumber-sumber yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada manusia dan juga persekitaran fizikalnya. Kedua, penggunaan serta pengagihan sumber secara adil dan menggalakkan perhubungan manusia atas dasar hak dan keadilan.
Al-Quran telah menceritakan bahawa seluruh alam ini termasuk manusia adalah ciptaan oleh Allah SWT dan manusia telah diutuskan ke dunia ini sebagai khalifah dan manusia perlu mentadbirkan bumi ini dengan baik. Dari sudut kelestarian pula, pembangunan ekonomi adalah proses menggunakan sumber-sumber alam pada tahap yang ditentukan untuk memenuhi keperluan kesejahteraan semua. Segala aktiviti yang terlibat perlu dijalankan dengan moral yang tinggi dan berhemah, seperti yang disarankan Islam kerana kita berurusan dengan ciptaan Allah. Peranan manusia hanyalah sebagai penjaga yang harus mengurus bumi berdasarkan perjanjian kita untuk mengikut tanggungjawab itu. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap ayat Al-Quran ini akan dapat membentuk fikiran kita dan mengawal tindakan kita ke arah kelestarian ekonomi. Terdapat pelbagai kesan negatif dari penggunaan sumber alam sekitar secara berlebihan dan tidak terkawal oleh manusia akan menyebabkan penipisan ozon, pencahayaan lapisan ais, pemanasan global, kenaikan paras laut dan pembalakan hutan. Manakala impak pada sosial pula merupakan berkurangnya kualiti hidup dan ketidaksetaraan kepada manusia. Baik, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan contoh-contoh amalan kelestarian ekonomi dalam Islam, iaitu yang pertama adalah zakat. Seperti mana yang kita ketahui, zakat adalah merupakan rukun Islam yang keempat, iaitu dari segi bahasa, zakat ini bermaksud menyucikan atau membersihkan. Dari segi syarak, zakat bermaksud mengeluarkan sebahagian daripada harta yang tertentu kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syaratnya, dan agihan zakat ini perlu disalurkan kepada golongan asnaf yang telah ditetapkan dalam Islam. Melalui amalan ini, kesenjangan sosial dapat dikurangkan dan kesejahteraan masyarakat dapat diperkukuh, iaitu di mana ia juga dapat membantu mengurangkan jurang ekonomi dan mengagihkan kekayaan secara lebih saksama dalam masyarakat. Yang kedua adalah mengurus sumber alam dengan bijak. Islam menggalakkan pemeliharaan alam sekitar dan melarang kerosakan. Mengamalkan kebersihan, tidak membazir sumber dan mengelak daripada penggunaan yang berlebihan akan dapat membantu mengekalkan ekosistem dan juga sumber alam secara tidak langsung. Dan dalam Islam, konsep amanah mengajarkan tanggungjawab manusia sebagai khalifah, iaitu pengurus terhadap bumi yang menggalakkan perlindungan alam sekitar dan kelestarian penggunaan sumber daya alam. Dan dalam konteks ini, manusia dianggap sebagai pemegang amanah yang perlu menjalankan tugas pengurusan dengan bijak dan adil. Seterusnya, yang ketiga ialah menghindari pembaziran. Islam amat melarang umatnya melakukan pembaziran, iaitu Allah menyifatkan orang-orang yang suka membazir itu adalah sebagai saudara syaitan, dan firman Allah yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang melakukan pembaziran adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Dan umat Islam diingatkan untuk menggunakan sumber daya alam dengan bijak dan tidak berlebihan. Ini termasuk dalam aspek seperti pengambilan makanan, penggunaan air, energi dan juga sebagainya. Islam juga mengajar untuk menghargai nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, dan hal ini tercermin dalam penghindaran pembaziran dan penggunaan dengan penuh rasa syukur. Yang keempat adalah larangan monopoli dan manipulasi harga. Islam sangat menggalakkan aktiviti perniagaan. Banyak ayat dan hadis yang menggalakkan dan menyokong aktiviti perniagaan ini. Dan perniagaan juga dianggap sebagai punca rezeki yang paling banyak. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, bermaksud 9/10 rezeki itu adalah datangnya daripada perniagaan. Hadis riwayat Tirmizi. Namun, Islam melarang amalan monopoli dan manipulasi harga yang boleh merugikan masyarakat. Monopoli barangan keperluan seperti gula, beras, minyak dan seumpamanya biasanya dibuat para peniaga agar barangan keperluan berkurang di pasaran, dan hasilnya harga barangan tersebut akan meningkat dan ia boleh dijual dengan harga yang
lebih mahal. Dengan itu, peniaga akan mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda, dan perbuatan terkutuk ini adalah dilarang sama sekali dalam Islam kerana ia menyebabkan kemudaratan dan kesulitan kepada masyarakat awam, khususnya golongan miskin dan mereka yang berpendapatan rendah. Dan Islam mengajar kita untuk mengamalkan perniagaan dengan jujur bagi mendorong persaingan sihat dan penempatan harga yang adil. Yang kelima adalah larangan riba, faedah atau bunga. Riba adalah merupakan perkara yang diharamkan dalam Islam, dan dalam menjalankan aktiviti perniagaan, amalan riba hendaklah dielakkan sepenuhnya. Peniaga yang baik dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah peniaga yang mampu berniaga dengan berpandukan peruntukan syarak, bebas dari sebarang bentuk riba, sama ada dalam mendapatkan modal, membuat simpanan, membuat pelaburan dan seumpama dengannya. Sistem ekonomi yang menggalakkan riba akan menggalakkan eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah. Oleh itu, larangan riba dalam Islam membantu mengelakkan risiko ini dengan mendorong urus niaga yang lebih adil dan tidak merugikan ekonomi golongan yang lebih lemah. Seterusnya dapat memacu kestabilan ekonomi. Dan ini adalah salah satu contoh bagaimana nilai-nilai agama dapat membentuk dasar-dasar ekonomi yang lestari dan berdaya tahan. Seterusnya yang terakhir ialah larangan rasuah. Larangan rasuah dalam perspektif Islam memegang peranan yang penting dalam memastikan kelestarian ekonomi. Islam mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang mendorong transparansi, keadilan dan integriti dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi. Rasuah juga boleh mendatangkan kerugian kepada masyarakat dan memindahkan dana yang di mana sepatutnya untuk kepentingan umum, kemudian dia menjadi keuntungan peribadi. Dan larangan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat dan kepentingan bersama daripada tindakan yang merugikan. Rasuah dapat mengganggu pembahagian kekayaan dan sumber dalam cara yang tidak adil, dan Islam mendorong untuk menghindari amalan ini supaya kekayaan dapat disebarkan lebih merata dan keadilan ekonomi dalam masyarakat dapat ditegakkan. Larangan rasuah adalah satu nilai asas yang memberikan sumbangan positif kepada kelestarian ekonomi. Itu sahaja untuk contoh-contoh amalan kelestarian ekonomi dalam Islam. Agama kedua yang telah dipilih oleh kumpulan kami ialah agama Buddha. Seterusnya, saya dan juga rakan saya akan menerangkan perspektif kelestarian ekonomi menurut sudut pandang agama Buddha. Terdapat beberapa poin yang akan diterangkan oleh saya dan juga rakan saya mengenai perspektif agama Buddha dalam kelestarian ekonomi. Yang pertama ialah ekonomi memberikan kesejahteraan hidup. Okay, so penggana agama Buddha ni dia berpendapat bahawa ekonomi ni akan memberikan kesejahteraan kepada hidup. Ia berorientasikan penghasilan tahap kesejahteraan yang tinggi dalam diri sewaktu hidup untuk mengejar nirwana. Hidup yang sejahtera adalah bersederhana dalam setiap perkara, terutama dalam mengejar kekayaan dari segi ekonomi. Ekonomi adalah hanya salah satu jalan dalam duniawi. Itu apa yang mereka percaya dan apa yang mereka praktikkan. Okey, poin nombor 2, ekonomi hanya memenuhi keperluan hidup. Dalam agama Buddha, kekayaan bukanlah satu perkara penting dalam hidup. Buddha mengajar pengikutnya untuk menjalani hidup di dunia sekadar perlu, ibarat kelongsong sahaja dalam dunia. Yang kedua, keperluan hidup walau bagaimanapun mestilah dipenuhi untuk mengejar alam nirwana seperti makan, minum, berkeluarga dan sebagainya. Means that macam basic needs in life tu antara salah satu yang ditekankan jugalah dalam kelestarian ekonomi di dalam agama Buddha. Okey, yang ketiga, setiap perbuatan di dalam hidup seperti perbuatan baik pasti akan dibalas baik, manakala perbuatan jahat akan dibalas jahat. Karma hidup.
dia tak ada macam beza sangat dengan agama Islam, which is perkara baik akan dibalas baik, perkara jahat akan dibalas jahat lah, dosa tu kan. So for the next point akan diterangkan oleh rakan saya, Azri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada Fatin di atas poin nombor 1 dan poin nombor 2 bagi perspektif Buddha dalam ekonomi. Saya Azri akan menyambung poin nombor 3 dan poin nombor 4 bagi perspektif Buddha dalam ekonomi. Poin yang ketiga adalah ekonomi meningkatkan kualiti hidup. Pendapatan hanyalah satu elemen dalam mengukur kualiti hidup seseorang. Kualiti hidup boleh dicari dengan mencari rezeki yang baik untuk keluarga. Dengan kualiti hidup yang baik, maka penganut Buddha mampu beragama dan menderma dengan banyak untuk agama Buddha. Poin yang keempat, ekonomi memenuhi keinginan hidup. Ekonomi Buddha menyarankan untuk tidak tamak, tetapi untuk memudahkan keinginan dan keselesaan manusia. Keselesaan yang dimaksudkan adalah keselesaan material yang minimum, yang merangkumi makanan, pakaian, tempat tinggal dan ubat-ubatan yang mencukupi untuk mengurangkan keinginan seseorang, iaitu dalam erti mengawal nafsu. Begitulah tadi 4 poin penting dalam perspektif Buddha dalam ekonomi. Berikut adalah contoh-contoh amalan kelestarian ekonomi dalam Buddha. Konsep yang pertama adalah anatta, iaitu konsep no-self, iaitu tidak pentingkan diri dalam apa jua hubungan dengan orang lain. Dari segi ekonomi, apabila penjual dan pembeli menjalinkan hubungan, maka hendaklah memastikan bahawa kedua-dua pihak mempunyai win-win situation. Yang kedua adalah ahimsa, iaitu konsep non-violence dalam apa jua permasalahan yang wujud. Sekiranya dalam erti jual beli, terdapatnya masalah yang berlaku, hendaklah kedua-dua pihak iaitu penjual dan pembeli berbincang untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang betul. Yang ketiga adalah karma. Sentiasa ingat segala perbuatan kita sama ada baik atau buruk akan mendapat balasan nanti. Dan yang keempat, ditunjukkan 8 amalan kehidupan yang amat berguna dalam ekonomi. Iaitu yang pertamanya adalah right view, pandangan yang benar. Yang kedua adalah right resolve, tekad yang betul. Yang ketiga adalah right speech, ucapan yang betul. Yang keempat adalah right conduct, tingkah laku yang betul. Yang kelima adalah right livelihood, penghidupan yang betul. Yang keenam adalah right effort, usaha yang betul. Yang ketujuh adalah right mindfulness, kesedaran yang betul. Dan yang akhir sekali, yang ke-8 adalah right samadhi, iaitu pertapaan yang betul. Begitulah tadi 4 poin penting contoh-contoh amalan kelestarian ekonomi dalam Buddha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afika binti Nur Syahrin. Saya akan menyambung slide untuk kesimpulan. Kesimpulan yang kami sekumpulan dapat simpulkan daripada sudut perspektif agama, terutama Islam dan Buddha, antaranya adalah agama Islam dan Buddha menyokong nilai-nilai tingkah laku perniagaan yang beretika dan kelestarian alam sekitar. Umat Islam digalakkan untuk melindungi dan mengekalkan alam sekitar di bawah prinsip Islam iaitu khalifah atau penjaga bumi dan menggalakkan pengagihan sumber yang adil dan menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi. Begitu juga agama Buddha menekankan saling bergantung kepada semua makhluk hidup dan kewajipan untuk mengurangkan penderitaan. Dan agama Buddha juga menggalakkan tidak bermanipulasi, keadilan dan kesederhanaan yang selaras dengan prinsip ekonomi yang kukuh. Prinsip asas kedua-dua agama menggalakkan pendekatan holistik terhadap kesejahteraan ekonomi
yang mengambil kira aspek material dan kerohanian kehidupan. Seterusnya adalah perbandingan antara agama Islam dan agama Buddha. Agama Islam menyokong memperoleh kekayaan melalui cara dan usaha undang-undang yang memajukan masyarakat, iaitu membuat zakat. Zakat merupakan satu kewajipan untuk umat Islam untuk mendermakan sebahagian daripada harta mereka kepada yang memerlukan, menggalakkan kebajikan sosial dan pengagihan semula kekayaan. Yang kedua, agama Islam mementingkan keadilan sosial dan belas kasihan kepada golongan yang kurang berkemampuan. Dari segi konsep ekonomi Islam menekankan zakat iaitu pemberian sedekah dan sedekah iaitu sedekah secara sukarela kerana mereka berusaha untuk memerangi ketidakadilan dan kemiskinan. Yang ketiga, agama Islam juga memberi kepentingan kepada pekerjaan dan mencari nafkah dengan kerja moral yang ditekankan dalam Islam. Dan yang keempat, menurut Islam, pengambilan hendaklah sederhana dan berpatutan kerana kurang bersyukur boleh disebabkan oleh kebedaan dan kemewahan yang berlebihan yang dilarang kerana boleh mengalihkan perhatian terhadap usaha rohani. Seterusnya, agama Buddha yang pertama menyokong penghidupan yang betul dan kelakuan beretika, termasuk mengelakkan bahaya kepada makhluk hidup dan memupuk belas kasihan. Yang kedua, agama Buddha menekankan kesaling hubungan dan saling bergantungan antara semua makhluk. Yang ketiga, agama Buddha juga menekankan penghormatan untuk semua kehidupan dan saling berhubungan meluas ke alam sekitar. Dan yang keempat, kemudaratan kepada alam semula jadi dilihat sebagai memudaratkan diri sendiri dan generasi akan datang. Ini adalah antara rujukan yang kami gunakan. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum dan terima kasih.